Jadi artinya yang penting adil. Maka perkauman ini telah menjejaskan Islam. Satu bab akhir yang saya nak sentuh tuan-tuan ialah dua lagi yang akhir. Sebab hadis ini palsu muncul ialah kerana disebabkan adanya puak yang teringin nak ajak orang buat baik. Ni dia kata tuan-tuan. Bila dia teringin nak ajak orang buat baik, dia reka hadis palsu supaya orang buat baik. Antara yang terkenal di dalam ilmu hadis seorang lelaki yang digelar Nuh Al-Jami' ataupun Nuh bin Abi Maryam. Nuh Al-Jami' ni dia ni reka hadis, dia ni orang baik tuan-tuan. Semayang orang kaki baik, tapi dia reka ribuan hadis tentang fadilat-fadilat surah. Jadi banyak fadilat-fadilat surah Quran ni palsu. Salah seorang punca pemalsu ini Nuh bin Abi Maryam nama dia. Orang tanya Nuh bin Abi Maryam, pasal apa yang hampir dia buat hadis palsu reka? Siapa baca surah ni dapat sekian, siapa baca surah ni. Memang fadilat surah ni ada beberapa surah seperti fadilat ayatul kursi, fadilat suratul ikhlas, fatihatul kitab, fadilat suratul kahf, ada. Tapi banyak surah-surah yang lain tu Nuh Jami' reka. Dia kata aku tengok orang ramai ni asyik baca kitab Sirah Muhammad Ibn Ishaq saja, maka aku pun reka lah, dia kata, ayat hadis-hadis palsu tentang surah ni nak bagi dia peminat baca Quran pula. Niat dia baik, tapi dia buat benda yang Nabi larang, menempatkan tempat duduk dia dalam neraka kerana dia mereka hadis yang palsu yang nama Nabi SAW tak sebut. Kemudian mari banyak tuan-tuan. Sebab tu bila mari banyak tentang amal ibadat, dia tengok orang lain pula tengok orang kurang semayang ni, dia pun buat siapa semayang duha 2 rakaat maka pahalanya seperti 70,000 para Nabi. Senang tuan-tuan. Nabi berjuang, ada yang mati, ada yang terkorban, bunuh anak dia, kaum dia ni, dia ada pahala duha 2 rakaat standing dah. Jadi tak ada nilai para Nabi. Dan ini berlaku. Sebab tu saya nasihatkanlah kepada orang yang suka baca masalah bab fadail ni, fadailul a'mal dalam masjid, dalam apa ni, baguslah niat depa, tapi jaga-jagalah dalam masalah hadis ni. Orang tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan, fadilat sekian-sekian, akhirnya benda ni tak betul. Jaga. Akhirnya benda ni tak betul. Hadirin dan hadirat sekalian, salah satu lagi masalah menyebabkan orang reka hadis palsu ialah kerana ekstrim mazhab fiqh. Ada orang apabila umpamanya apabila dia tengok mazhab Syafi'i berkembang, orang yang mazhab Hanafi ni dia kecil, dia dengki. Imam Hanafi tu sendiri tak pernah dengki. Ni orang panggil hak lebih sudu dia, lebih kuat, lebih sudu daripada kuat, lebih lajak daripada laju dia. Yang lebih lajak daripada laju ni, dia pun reka, sayati fi akhir zaman rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris wa huwa asyar atau adarru ala ummati min iblis, wa ya'ti rajulun yuqalu lahu Nu'man wa huwa sirajun munir. Dia kata nanti pada akhir zaman akan datang satu orang yang bernama Muhammad bin Idris, dia ini lebih mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Ni hadis palsu. Dia reka kerana dia nak lawan Imam Syafi'i. Dia tengok mazhab Syafi'i berkembang di Khurasan. Dan akan datang orang yang bernama Abu Hanifah, dia adalah cahaya penyuluh untuk umatku. Ramai pula orang mazhab Syafi'i buatlah hadis-hadis tentang fadilat mazhab Syafi'i. Itu tu. Hang tahu kita ni tak boleh keluar mazhab, tahu tak? Imam Syafi'i ni Nabi kata, hak tu tu. Hak nu reka hadis Abu Hanifah. Hak nu reka tak berhenti. Sampai dalam mazhab Abu Hanifah ada kata, kalau Imam Mahdi mai, Nabi Isa mai, dia kena pakai mazhab Hanafi. Tu dia. Nabi Isa tu kena pakai mazhab Hanafi. Ini ekstrim. Hadis Malaysia apa nak lebih kurang sebagian tu, lebih kurang macam tu juga. Keluar mazhab ni seakan-akan keluar agama.
Hang ni keluar pada mazhab Syafi'i yang nak sesat kau ni dah. Allah. Ni 3 mazhab ni sesat dah. Saya dah hadir dalam satu dalam satu seminar. Satu orang tokoh dalam negara ni. Tokoh cara dia. Tokoh dalam negara ni. Dia kata siapa yang nak menyanggahi mazhab Syafi'i, hendaklah dia sama ilmu dengan Imam Syafi'i ataupun lebih dari Imam Syafi'i. Maksudnya siapa yang tak mau ikut mazhab Syafi'i. Saya tanya dia, habis tu ustaz yang tak ikut Imam Malik ni, ustaz sama dengan Imam Malik ataupun lebih dari Imam Malik? Bila ikut Imam Syafi'i tentu tak ikut Imam Malik. Apabila tak ikut Imam Syafi'i ni, apabila ikut Imam Syafi'i tak ikut Imam Ahmad, adakah setara dengan Imam Ahmad ataupun lebih dari Imam Ahmad? Adakah setara dengan Abu Hanifah ataupun lebih Abu Hanifah? Kalau main kira-kira kali tolak macam tu, letih ya kita. Tutup universiti, tutup tersaduk mengaji apa, cukuplah ada-ada dah. No. Imam-imam kita hormat, ya kita hormat. Namun tidak pernah menghalang untuk kita memberikan. Sebab tu kata Al-Imam Muzani apabila dia menulis tentang kitab Syafi'i, aku menakalkan ilmu Syafi'i dengan kata Syafi'i, janganlah kamu ikut aku tanpa dalil. Itulah kesimpulan ilmu Syafi'i. Tapi bila mai hak lebih lajak daripada laju yang ujung ni, nak pertahankan mazhabnya, lalu mereka buat hadis-hadis yang palsu.